kalimah la ilaha illallah dan pengertian dia. Dan ini kita akan masuk pada kewajipan menjaga kalimah syahadah la ilaha illallah. Baik. Menjaga tauhid uluhiyah merujuk pada menjaga kalimah syahadah. Okey, menjaga tauhid uluhiyah merujuk pada menjaga kalimah syahadah itu la ilaha illallah. Ia dapat dilakukan dengan cara berikut, iaitu pertama, memahami konsep sebenar penjagaan syahadah. Bila kita jaga syahadah kita, jangan terbatal. Maksudnya pasal kita berkali kita belajar kitab tauhid, antara yang akan dibahaskan adalah nawaqidul iman, perkara yang membatalkan iman. Dan perkara itu secara tak langsung sebenarnya pada asasnya adalah bertentangan dengan pengertian ataupun maksud yang dikehendaki daripada la ilaha illallah. Itu asas dia. Okey. Ahli sunnah wal jamaah bersepakat melafazkan dua kalimah syahadah adalah wajib, kecuali bagi orang yang uzur, seperti orang yang bisu. Memang kalau kita kata kalau untuk orang tu masuk ke dalam Islam, bahkan hak dia untuk dijaga dalam Islam adalah merujuk kepada pelafazan la ilaha illallah. Itu sekurang-kurang. Sebab kita tahu bahawa dalam hadis Nabi SAW, dalam perkara tersebut yang kita bincangkan dulu, kisah Usama bin Zaid yang dia bunuh seorang lelaki, kata la ilaha illallah. Kan Nabi kata kaifa taf'alu bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamati, macam kau nak buat dengan la Allah pada datang kiamat nanti. Nabi marah dia kerana bunuh orang yang kata la ilaha illallah. So basically memang kita kata ia adalah pelafazan yang menjadikan seorang itu terpelihara darah, okay, harta dia, maruah dia daripada diganggu oleh seorang muslim. Okey, baik. Jadi dia kata kecuali orang bisu saja. Orang bisu tak wajib. Cukup dengan dia mengisyaratkan dan kita faham. Adapun orang yang bercakap mesti menuturkan kalimah berkenaan. Dia tak boleh kata macam saya setujulah. Tapi dia tak nak cakap la ilaha illallah, tak boleh. Selagi tak cakap, dia bukan lagi seorang yang selamat melalui tajuk tauhid tadi. Tidak juga pada masalah asas, itu masuk Islam. Hal ini dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Okay, Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya, sehinggalah mereka menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ada masuk memerangi tersebut, kita kata berdasar pada konteks lah. Kalau dikata dalam peperangan lah. Kalau dikata dalam keadaan biasa, kita akan bersetuju dengan orang berkenaan dari segi masalah keimanan dia atau kepercayaan dia, melainkan dia berlafazkan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada kita setuju dengan dia. Ya, tidak persetujuan tersebut macam kita sebutkan hari itu, itulah punca kenapa kadang-kadang orang sering tekan pada orang Islam ni, kenapa tak boleh toleransi, dia kata. Kan? Asal tak boleh cakap, diorang pun tak ada Tuhan juga, Tuhan pun betul juga. Itu ayat mereka akan sering paksa dari kita. Sedangkan kalimah syahadah kita tak bolehkan untuk kita melafazkan atau mengiyakan sebarang perkara tersebut. Nah, ini macam contoh macam tengok macam Shahrukh Khan kan, dia pergi sembah berhala sebagainya. Tak ada kaitan. Tak ada masalah toleransi, tak ada masalah masyarakat majmuk, tak ada ruang untuk dia melakukan perkara berkenaan. Kalau dia kata dia mati pun, selagi dia tak bertaubat, tak isyakan taubat, jangan doakan Allah firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Takkan boleh. Dia dah terkeluar daripada agama dengan perbuatan berkenaan. Tak ada alasan. Kalau dipaksa atas kepala dia pistol lah, atau je lain. Tapi dia kata dia dengan willingly, dengan sengaja melafazkan perkara berkenaan, dia bertentangan dengan lafaz la ilaha illallah. Dan apa lagi tinggal pada dia? Orang kita gila lagi. Tengok Shahrukh Khan ni menjigit-jigit. Tahulah. Okay. Jadi Bukhari 24. Okay. Syarat-syarat penjagaan kalimah syahadah. Okay. Walau bagaimanapun semata-mata melafazkan dua kalimah syahadah tidak mencukupi. Okay. Kerana kita kata macam orang-orang munafik pun melafazkan kalimah syahadah. Maka kadang orang lebih lagi. Bila kata syahadah Muhammad Rasulullah tu, kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan la Rasulullah. Ditambah lagi dengan huruf taukid. Masa itu yang tang ceritakan berkenaan kata-kata orang munafik berkenaan dengan syahadah mereka tentang Rasulullah SAW. Ka innaka la Rasulullah. Dia kata innaka Rasulullah je, la Rasulullah, benar-benar Rasulullah. Yang Rasulullah tuntut dari kita adalah kita melafazkan Muhammadan Rasulullah. Tak ada la Rasulullah. Ini kadang benda ni sangat kecil tapi orang tak perasan. Sebenarnya kita tengok macam kumpulan anti hadis ke, atau kumpulan geng-geng macam Kasim Ahmad, lepas tu Qasim yang Ismail Kasim
Yang kononnya apa, zikir nafas. Yang tarikat jugalah kan. Dia punya kan, dia ada sebut. Dia kata para sahabat telah munafik. Tengok ayat pertama surah Munafikun, dia kata. Tapi sedangkan kita lafaz syahadah orang munafik dalam Al-Quran nyatakan tak sama. Dia tak lafazkan seperti yang Rasulullah tuntut, iaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ditambah wa asyhadu anna Muhammadan la Rasulullah, benar-benar utusan Allah. Nampak macam bagus kan? Penambahan lam taukid tadi bukan menambahkan kekuatan, bahkan menjadikan tanda bagi dia adalah munafik. Kalau munafik saja akan melafazkan sedemikian. Yang orang beriman akan cakap seperti mana Nabi suruh mereka cakap. Ini perbezaan di antara asas perkara ni. Jadi kita tak usah terkeliru. Jangan sampai nanti ada orang kita pun tengok Quran pun kata, orang itu datang jumpa Rasulullah kata innaka la Rasulullah, dia munafik. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang pada engkau hai Muhammad orang munafik, qalu, mereka berkata nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahawa engkau benar-benar utusan Allah. Lafaz tu jelas, bertambah daripada apa yang Nabi tuntut dari kita untuk lafazkan. Satu huruf je ditambah. Satu huruf je. Innaka la Rasulullah, benar-benar utusan Allah. Tapi benda itulah tanda yang telah jadikan untuk kata ini munafik. Ini munafik punya syahadah. Yang mukmin punya syahadah sebiji macam mana yang diperintahkan. Itu kita sebenarnya adalah orang yang melafazkan seperti dituntut oleh agama. Bukannya atas dasar apa kita seronok. Kita rasa best kita tambah, kita rasa tak best kita buang. Kita rasa tak cukup kita lengkapkan kononnya ikut dakwaan kita. Okey. Jadi dia kata jadi kalau pada semata-mata melafazkan tak lepas. Cuma kita di Malaysia sekarang ni kerana salah faham yang berlaku, kalau dia lafazkan la ilaha illallah tu selamatlah tu. Itu kita tengok tak solat pun ramai, dan tak jaga hukum hakam Allah Taala pun ramai. Sebab apa? Sebab dia rasakan bahawa telah melafazkan syahadah, segala dosa boleh dihapuskan. Sedangkan dia lupa sebenarnya kebarangkalian bahawa dia melafazkan tapi dia munafik. Sebab para sahabat takut jadi munafik. Hasan Basri kata 70 orang sahabat aku jumpa, semua takut jadi munafik. Semua takut jadi munafik. 70 orang sahabat Nabi dia jumpa, semua takut jadi munafik. Bayangkan tiba-tiba kita ni macam rasa selamat. Oh, tak apalah, dah syahadat, dah pernah syahadat. Okeylah tu. Dan lebih teruk lagi kalau dia kata orang yang lahir Muslim. Keluarga yang Muslim yang lahir Muslim, anak dia Muslim, anak Muslim. Dia rasakan dah selamat, total selamat dah. Kadang bila ada keluarga dia katakanlah berkahwin dengan mu'allaf tu buat benda salah sikit kan, datang hantar jumpa kita untuk tengok betul tak akidah ni, akidah dia betul tak lagi ni. Saya jahat juga, saya kata bapak gua hantar kenapa, dia kata pasal dia tak nak solat. Tu tanya dengan kawan ni, kau ada adik? Ada adik kau tak solat? Ada. Bapak kau tak hantar jumpa aku, kenapa? Kenapa hantarnya menantu mu'alaf ni? Kenapa tak hantar anak yang tak solat ni? Kenapa tak hantar-hantarlah jumpa? Ini realiti dalam masyarakat kita sampai sekarang. Masih lagi tak bersih tajuk ni. Masih lagi boleh terasa yang penting hati. Tak solat pun, yelah dah lafaz la ilaha illallah tu, insya-Allah lepas kot. Dia pergi tunjuklah rujuk pada kisah perempuan pelacur tu. Padahal perempuan tu mukminah. Dia buat dosa tapi dia bukannya bermaksud dia tinggalkan yang wajib, dia buat yang haram. Faham Buat yang haram, tinggal yang wajib, dua benda perkara beza. Tapi orang kita kadang dia ingatkan benda sama taraf. Buat yang dilarang ataupun tinggal yang diperintah. Dia yang lebih besar adalah tinggal yang diperintah. Sebab tu kesalahan iblis. Kesalahan Adam buat yang dilarang. Iblis tinggal yang diperintah. Dia tak buat yang Allah telah perintahkan dia. Atas alasan apa? Adam boleh katakan goda, lalu dia terbuat benda yang terlarang. Iblis alasan apa? Sebab tu benda tu kena jaga sikit. Benda yang sangat penting, bahkan masalah penjagaan syahadah tadi. Sebab boleh terkeluar kita daripada agama dengan cara yang sangat mudah. Tapi realiti dia betul, dia kata lafaz sahaja tak memadai, tak mencukupi. Ia memerlukan syarat yang wajib dipenuhi, iaitu pertama memahami kandungan kalimah syahadah. Bila dilafazkan kalimah syahadah tadi, kena tahu apa maksud yang dilafazkan. Bukan hanya setakat lafazkan la ilaha illallah sahaja, tahu tak apa maksud dia. Sebab tu kalau kita ajak orang suruh lafazkan syahadah, jangan kita tekan dia suruh syahadah saja. Kadang ada orang kata macam, di syahadah tu okey lah tu.
Tak jadi asyhadu an la ilaha illallah kan. Tak boleh macam tu, bukan yang tu. Kena fahamkan dia. At least kalau ikut requirement sekarang dalam Jabatan Agama Islam, ikut negeri lah, ikut negeri-negeri, kebanyakannya dia akan require untuk 3 perkara diketahui. Islam, iman dan ihsan tu dia faham, baru dia boleh lafaz syahadah. Bukan itu, pasal itu himpunan agama kita pada 3 perkara tadi. Kalau dia faham pengertian 3 perkara tersebut, dan baru kita boleh cakap dengan dia lafaz syahadah. Bukan hanya setakat tiba-tiba nak lafaz, kita ada lafazkan. Kadang ada orang nak cepatkan lafaz, sedangkan lafaz tadi tak berguna kalau tanpa syarat-syarat berikut. Pertama, memahami kandungan kalimah syahadah. Dalam kalimah syahadah terdapat perkara yang dinafikan dan perkara yang diisbatkan. Begitu kata la ilaha, itu penafian. Illallah itu adalah isbat. Seorang yang mengucapkan kalimah syahadah perlu memahami apa yang dinafikan dan apa yang diisbatkan. Mana dia dinafikan, apa dia nafikan? Dia diisbatkan, apa yang diisbatkan? Apa ditetapkan oleh diri dia daripada lafaz tersebut. Perkara yang dinafikan ialah keberhakan sesuatu selain daripada Allah menjadi Tuhan yang berhak disembah. Itu yang perkara pertama, untuk diagungkan, dimuliakan. Penafian tu total. Tak ada siapa mempunyai kedudukan setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk diletakkan dalam hak diri orang tersebut, dipertuhankan tak boleh langsung. Okey. Kemudian kedua, dia kata isbat pula ialah mengisbatkan bahawasanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja Tuhan yang berhak disembah. Itu tajuk dia. Okay. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, bahawa Rasulullah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man mata, barang siapa yang mati dalam keadaan, barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahawa tiada yang layak disembah, tiada yang layak dipertuhankan melainkan Allah, maka dia pasti masuk syurga. Dia pasti masuk syurga. Masalah tahu tadi bukan tahu lah, ini sudut asal. Tahu tadi, kalau anda kata ketika mana dia berkesempatan untuk beramal, dia kena beramal lah. Dia kena kata pada hari itu dia tahu, hari itu dia cakap, hari itu dia mati. Hari itu dia tahu, hari itu dia cakap, hari itu dia mati. Macam sahabat yang pergi jihad fisabilillah. Dia tahu, dia nak, dia tak sempat solat pun lagi. Belum sempat nak buat amal yang lain. Ya, itu dikira betul lah. Ini yang kita tak beramal ni, kita tengok sahabat tu tak solat pun lagi masuk syurga. Jadi rasanya kita pun boleh kot. Ini masalah dia tak berpeluang. Dia tidak berpeluang. Dia mati lepas tu. Yalah. Yang ni awak ni punya masa 20 tahun, 30 tahun. Main game ada. Lompat-lompat, meraya-raya, pasar raya ada. Semua sekali buat. Tiba-tiba tahu-tahu, tapi saya tahu dalam hati saya. Apa tindakan awak dengan pengetahuan tadi? Sebab ilmu yang ada tanpa amal, apa? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, kan? Bukan hadis Nabi. Bukan hadis Nabi. Kalau ada orang gila cakap hadis Nabi, masalah. Kan? Ilmu tanpa amal macam pokok tanpa buah. Atau seperti awan tanpa hujan. Kita nilai, tak ada nilai. Tidak bernilai untuk seorang itu. Pengetahuan itu saja tak cukup. Sebab kita bawa dalam konsep iman dalam Islam ni adalah merangkumi keperasaan apa dalam hati kita, pelafazan dengan lidah kita, perbuatan anggota kita. Itu pun mesti ada kombinasi 3 perkara tadi. Jika tidak hilang salah satu, maka boleh tidak sempurna iman, boleh iman tak ada. Dua-dua ada kepada kalian dua. Boleh jadi tak sempurna, boleh jadi tak ada langsung. Bukan kita kata macam kita terhukum orang tu keluar Islam, tak. Dia boleh jadi antara dua. Antara dia kurang iman, Allah Ta'ala beri keampunan untuk dia, ataupun dia memang tak ada iman. Sebab kata-kata tadi hanya kata-kata tanpa perasaan, tanpa pengenalan, tanpa pengetahuan. Baik. Okey, jadi itu yang hadis Sahih Muslim. Okey, berdasarkan hadis di atas, syarat untuk memasuki syurga ialah mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan kekal di atas pengetahuan tersebut hingga meninggal dunia. Bukan hanya tahu, lepas tu melewang tak tahu benda, lepas tu mati. Tak, dia tapi tahu dan mati di atas pengetahuan tersebut. Okey. Maksud mengetahui di sini ialah mengetahui secara yakin dan disertai dengan ketundukan dan kecintaan serta lain-lain. Bukan hanya setakat tahu, tapi kita ada perasaan lah.
Bila kita dengar firman Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, hati kita pun menjadi tunduk. Itu betul. Jika tidak, tak ada perasaan langsung, siapa Tuhan? Allah. Betul? Langgar perintah Tuhan. Betul rasa diri macam, tapi saya percaya dia Tuhan. Udahlah. Dia rasa macam tu pula. Itu adalah benda yang masalah. Okay, dengan kata lain, perkataan lain, mengetahui di sini bukan hanya sekadar berbentuk mengetahui semata-mata. Sebaliknya, mengetahui yang disertai dengan amalan. Itu confirm, kena fahamkan betul. Okay, kedua, meyakini. Ini semua ni dipanggil sebagai syarat-syarat la ilaha illallah. Ini yang dikatakan oleh Hasan Basri pada Farzadik. Dia ketika isteri dia mati, dia salah seorang penyair zaman Bani Umayyah. Dia tengok kan, lepas tu dia nangis kan. Betul, bila Hasan Basri tanya, dia kata apa yang kau siapkan untuk hari ini? Dia kata, aku telah siapkan sejak berpuluh tahun la ilaha illallah. Lepas tu diingatkan oleh Hasan Basri, dia kata semua benda kunci ni ada gigi. Kena tengok gigi kunci kau tu serupa tak untuk buka pintu. Bukan hanya kata la ilaha illallah tu dah cukup. Sebab kalau ni syarat ni tak ada, maka nilai la ilaha illallah tu juga tidak wujud. Memang betul, kunci syurga adalah la ilaha illallah. Tapi setiap kunci ada gigi. Kalau gigi dia sama, samalah. Kalau tak sama, janganlah perasan. Saya dah ada dah kunci. Sama tak gigi awak? Gigi kunci awak tu sama tak? Barulah betul kita kata, ni kunci, ni punya gigi. Yang kena faham. Baik. Meyakini kalimah syahadah. Seorang yang mengucapkan kalimah syahadah hendaklah meyakini kandungan kalimah tersebut tanpa sebarang keraguan dan syak. Tak boleh dalam diri dia sebarang keraguan dan syak. Dia kena ada keyakinan yang total. Yang Allah sebutkan dalam Quran, firman Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah Ta'ala nyatakan, innamal mu'minun hanyalah orang-orang yang beriman. Dia innama ni adatul has. Maksudnya kalau dikatakan dengan innama, contoh kata saya kata Zaidun fil bait. Saya kata Zaid dalam rumah. Dia bukan maksud Zaid seorang, dia mungkin Zaid dan orang lain. Perkhabaran saya untuk beritahu Zaid dalam rumah. Tapi tak menafikan yang lain berada bersama dengan dia. Tapi kalau saya kata innama fil baiti Zaidun, hanya dalam rumah itu Zaid, tak ada orang lain. Innama ni dia lock. Tak ada lain kecuali yang kita sebut je. Jadi Allah kata innamal mu'minun, hanyalah orang beriman itu. Siapa? Alladzina amanu billahi wa rasulihi. Mereka yang beriman dengan Allah dan juga Rasulnya. Thumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjuang dengan harta-harta benda mereka dan nyawa mereka, diri dan nyawa mereka di jalan Allah Ta'ala. Ulaika humus sadiqun, mereka lah orang-orang yang benar. Mereka lah orang-orang yang benar. Okay? Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjelaskan, okay? Kita faqala inda dzalika, maka dia berkata ketika itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la ilallah bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhal jannah. Nabi sebut dalam hadis berkenaan, Nabi kata apa? Maka orang tersebut ketika nak mati tu dia kata aku bersaksi bahawa Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Ta'ala, dan bahawa aku, itu Muhammad, adalah utusan Allah. Dia tidak bertemu Allah Ta'ala dengan dua kalimah ini. Okay? Tapi apa? Seorang hamba tu tanpa syak pada keduanya, tanpa ragu pada keduanya, mereka dia pasti masuk syurga. Tapi ialah soalan dekat timbul, kalau ada ragu nak buat apa? Pergi belajarlah sampai hilang. Kita tak perlu jadi ulama pada semua benda. Tapi pada sudut masalah keraguan yang timbul dalam diri kita tentang satu perkara dalam masalah iman, atau berkenaan kenabian, atau berkenaan ketuhanan, maka kita kena belajar sampai hilang ragu tersebut. Syubhat-syubhat yang datang dari golongan-golongan falsafah ke, golongan batiniah ke, yang persoalkan tentang kewajipan kita kepada Rasul, kepada Allah Ta'ala, maka kita kena hilangkan rasa tadi. Kalau kita lihat para tabi'in dahulu, sering jumpa para sahabat tanya soalan, dia seragu macam Ibn Dailami dia tanya bukan seorang, mula dia tanya dengan Ubay bin Ka'ab, kemudian dia tanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian dia tanya kepada Hudzaifah bin Yaman, last sekali dia tanya dengan Zaid bin Thabit. 4 orang sahabat dia tanya untuk hilangkan keraguan dalam hati dia tentang qadar.
Itu wajib, kita kena belajar. Kalau kita ada keraguan, cari sampai jumpa. Tapi untuk kita mendalami semua, tak wajib. Tapi kita sendiri kalau ada keraguan, kena hilang keraguan tadi. Sebab keraguan itulah penyakit hati yang kita bimbang, dia akan jadi bertambah bertimpa sampai jadi kita munafik. Allah Ta'ala kata fi qulubihim marad. Dalam hati mereka yang munafik ni ada penyakit. Penyakit itulah syak. Fazadahumullahu marada, Allah tambahkan mereka lagi sakit. Syak itulah yang mereka tak hilangkan dahulu. Bila hilangkan keraguan berkenaan pada perkara yang dia tertanya tadi. Macam sahabat jumpa Nabi lah. Kan diorang kata tengah-tengah solat datang suara pada mereka kata, siapa cipta ini, siapa cipta ini, siapa cipta ini, siapa cipta Allah. Dia macam dia macam nak buat apa ni? Jumpa Nabi tanya. Ini sudut asal lah. Kalau ada keraguan dalam sudut pemahaman kita atau amal kita, wajib kita hilangkan perasaan tersebut. Itu memang kita kata kerana agama Islam ni agama yang jelas, tanpa kesamaran. Sebab tu kita akan dapat jawapan ni bila kita cari. Cari dan jumpa kan. Baik. Ketiga, membenarkan kalimah syahadah. Setelah kita tahu, yakin, kita kena benarkan. Apabila seorang mengucapkan kalimah syahadah atau kalimah tauhid, hendaklah ucapan yang dilakukannya bertepatan dengan apa yang terdapat dalam hatinya, iaitu hatinya benar-benar mempercayai dan meyakini apa yang diucapkan. Kadang-kadang kita bimbang ada ucapan yang kita ucap hanya semata-mata kerana kita punya apa? Kita punya terpaksa, dah semua orang buat, kita buat. Semua orang buat, kita buat. Buatlah. Kenapa? Dah orang buat. Takkan nak cakap banyak. Saya ingat benda ni berlaku kes. Waktu kat Yaman tu, diorang kata apa ni, ucapan apa, dia kata perbualan dengan tukang muazzin Masjid Lama Yaman. Kan setiap hari diucapkan kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Disebutkan asyhadu anna Rasulullah tu kan setiap hari dilaungkan. Lepas tu ada orang kacau dia. Datang dekat muazzin ni, AKA kalau Malaysia panggil Bilal lah. Tasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tasyhadu Muhammad Rasulullah. Orang tu tekan lagi sekali. Orang semua cakap, aku cakap lah, dia kata. Orang semua cakap, aku cakap lah. Ini sudut berkaitan benda ni dari segi ucapan. Kita akan terikut dengan kebiasaan orang ramai. Itu yang kita bimbang. Ucapan tadi hanya sekadar ucapan. Ini yang kita bimbang terutama pada apa? Pada orang-orang yang born Muslim, lahir sebagai seorang Muslim ni. Kita bimbang masalah ni. Dia ada satu kebimbangan tu, Islam geografi, iman geografi. Sebab apa? Islam. Apa Muslim lah. Kenapa cakap? Dah apa aku buatlah juga. Dia jadi ikutan tanpa ni. Kita tak perlu pergi pada filosofi falsafah pula mengarut. Kalau geng-geng ahli kalam dia kata kena belajar sampai cari keraguan, hilang keraguan. Dia cari keraguan dulu. Kita kalau ragu tu datang baru kita belajar. Ini cari keraguan dulu. Lawan keraguan baru mukmin betul. Selagi tak bahaskan maka kita belum lagi mukmin. Tapi pak cik yang tak dan masuk universiti tu macam mana? Badui tengah pada pasir tu. Yang asyhadu anna ilallah, dia terus syahadah saja. Ini nak kata bahawa apa yang dicakapkan oleh mereka tak sah. Datang dalam fahaman ilmu kalam, dia kata iman mereka tak sah, tak sah, tak diterima. Penyaksian mereka tu dikira sebagai lompong. Yang ini sekarang ni kita kata membenarkan yang mesti maksud dia apa? Hati kita mulut kita kata mesti apa dalam hati kita. Jika tidak, dia akan jadi macam orang munafik. Dia lafazkan lafaz, ya. Tapi dia tidak ada dalam hati mereka. Itu kebimbangan yang perlu difahami. Baik. Hal ini kerana orang yang mengucapkan kalimah syahadah tetapi tidak mempercayai dan meyakini apa yang diucapkanlah hatinya adalah orang munafik dan bukan orang Islam yang sebenar, atau lebih tepat bukan mukmin yang sebenar. Dia bukan mukmin. Muslim atas dasar layanan dia, kita layan seorang Muslim. Seorang munafik zaman Nabi SAW dahulu tetap solat dalam saf, masih solat belakang Nabi SAW, dia masih diajak pergi perang, masih suruh bayar zakat, sebagai dikira sebagai seorang Muslim, ditanam di perkuburan orang Islam, tapi tidak dikira dia sebagai seorang mukmin dan bukan mukmin.
Sebab kita Muslim itu satu nama panggilan yang boleh dapat, hatta pada Syiah pun boleh dapat kalimah tadi. Mukmin tidak. Mukmin tidak. Atas nama Muslim, ya. Sembelihan, makan dan sebagainya boleh berlaku. Tapi kalau kata untuk kata mukmin, maka tidak. Allah Ta'ala menafikan. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Al-Munafiqun ayat pertama, ayat kita sebut tadi kan, Allah Ta'ala kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza ja'akal munafiqun, apabila datang pada engkau hai Muhammad orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi, innaka, lam tu, la Rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah lah yang mengetahui sesungguhnya engkau benar-benar utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, Allah telah bersaksi bahawa orang munafik adalah berbohong, berdusta dalam penyaksian mereka. Maksudnya ucapan keluar tapi tidak ada dalam hati mereka. Itu maksud asal. Baik. Okey. Keempat, di antara syarat-syarat kewajipan pada kalimah la ilaha illallah adalah mengucapkan kalimah syahadah dengan penuh keikhlasan. Kena ikhlas, kena faham, kena yakin, kena benar, dan kat sini kena ikhlas. Okey, ikhlas membawa maksud mengesakan Tuhan yang berhak disembah dengan menolak sesuatu yang lain daripadanya. Dia bukan jangan macam ada orang kata macam selagi tak ikhlas tak boleh nak lafaz. Baru ni ada cerita lawak. Kami dekat waktu hari open day Al-Khadim, untuk yang keluarga yang bukan Islam, siapa-siapa yang ada kawan bukan Islam, kita ajak datang bawa kawan dia. Bawa datang. Jadi bila datang tu, adalah orang yang datang bawa kawan-kawan dia baru kenal. Datang. Betul, salah seorang yang kami jumpa ni perempuan Cina yang bukan Islam. Tapi dalam perbualan tu keluarlah ayat. Dia kata apa? Dia kata, lepas banyak benda kita orang sembang, last sekali tu dia kata dia berkeinginan nak pergi ke Mekah. Kan tengok Mekah ramai, dia nak pergi kat Mekah, rasa nak pergi sangat. Saya kata, lafazkanlah syahadah, apa masalah dia? Tapi tak ikhlas dah pula, dia kata. Saya kata lafazkan je. Saya saja buat lawak, dia kata lafaz lah, kan kau bukan kisah sangat pun. Tapi tak baiklah pada orang yang bawa aku masuk Islam, kau tak kisah pun benda tu, kau nak pergi Mekah kan. Bukan ada enforcement pun, cek balik. Berapa ramai orang yang Muslim yang tak laksanakan Islam. Ada persoalan ke? Tak ada. Unless dia terlibat dengan penindasan dan sebagainya, baru jadi kes. Macam JSB kan, selama ni dilepaskan bebas. Sebab tak ada kaitan dengan masalah. Tajuk nak dipersoalkan. Pasal kebetulan amalan dia dengan amalan masyarakat atau arus perdana ketika itu 10 tahun lepas sama. Ia qazwah jumpa Nabi. Saya ingat Muhammad Jol. Nabi boleh datang dalam majlis, dia kata. Tapi jangan letak kursi, dia kata. Nanti jadi fitnah. Saya ingat video tu, saya simpan handphone saya, ada lagi simpan. Dia kata, dia selama je. Nabi datang dalam majlis. Apa masalah dia? Apa beza dengan Abu Yah datang, Syekh Muhammad datang Abu Yah, Rasulullah datang kat dia? Apa beza dia? So tak adalah timbul tajuk. Tapi bila ada penindasan pada hak manusia, baru dengan undang-undang kita boleh kumpulkan mereka. Kalau tidak, tak ada lah. Ini tajuk asal masalah lah. Tapi enforcement tak ada. Saya kata lafaz je lah. Tapi dia kata macam, tak boleh lah lafaz. Saya kata lafaz je. Kau masuk Islam, kau pergi Mekah. Lepas tu kau tak beramal, bukan orang tanya kau pun. Tak boleh lah macam tu, dia kata. Tak berani. Tak, sebenarnya cerita dia adalah hadis Nabi SAW. Nabi suruh orang tu lafazkan kata masuk Islam. Dia kata, tapi aku tak suka. Dia kata, Nabi kata walaupun tak karihah, sekarang kau tak suka. Nabi kata, Allah Ta'ala akan rezekikan kau keikhlasan selepas tu. Mana memang sekejap saya nak ingat balik. Saya Muslim Ahmad tu saya. Dia kata sekalipun Nabi kata lafazkanlah sekalipun kau tak suka. Sekejap. Dalam hadis Musnad Ahmad,
hadis nombor 12868. Dia kata sini, apa, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, okey, ada 12868, bahawa Nabi SAW bersabda kepada seorang lelaki, "Aslim." Kita masuk Islam kita. Dia kata, "Qala inni ajidu karihan." Ajiduni karihan, aku rasa diri aku tak suka. Nabi kata apa? "Wa in kunta karihan," aku tak suka, cakap je, dia kata. Dia cakap itu sebab dalam lafaz yang lain Nabi kata, Allah Ta'ala akan rezekikan kau keikhlasan. Dan buat amal dulu baru dapat. Dapat buat, nak pasal kita bila kita ada intention untuk buat benda tadi, dan Allah Ta'ala akan pandu hati kita kepada kebaikan. Tapi lah benda ni bukan dengan enforcement kita tau. Dia sendiri rasa apa? Tak nak, dia sendiri tak nak. Dia tahu kalau dia lafazkan dia tipu, Tuhan akan hukum dia. Dia tahu benda tu. Dia bukan masalah dengan orang manusia ni. Berapa ramai manusia tipu manusia. Tak kisah pun. Yang kebimbangan yang timbul daripada dia lepas melafazkan tadi adalah akan timbul hukuman daripada Tuhan. Kan itu takut. Jadi Nabi kata, "Aslim walaupun takariha," Nabi kata. Allah Ta'ala akan rezekikan kepada engkau keikhlasan. Jadi benda tersebut sepatutnya ialah, ini sebenarnya dalil tu bagi dalil amal. Every time kita nak ikhlas, bukan kita tunggu ikhlas baru amal, kita buat amal dan ikhlaskan. Tapi kat sini ikhlas tadi, dia kata dengan maksud bila kita sebut la ilaha illallah tu, kita esakan hanya Allah Ta'ala, tuluslah hati kita, dan kita tolak sesuatu yang selain Allah Ta'ala daripada sebagai layak disembah. Tak ada satu benda pun. Ini yang tunjuk ikhlas yang maksudkan. Tulus ikhlas. Sebab yang menilai sebenarnya ucapan kita adalah Allah, bukannya manusia. Manusia boleh berubah. Satu zaman kita anggap bahawa terlibat dengan amal-amalan syirik tu haram. Satu berangkat mungkin kita kata benda tu sunnah. Manusia akan berubah. Zaman bertukar, memang akan berlaku. Dia boleh bertukar-tukar keadaan. Satu zaman benda ni, ini haram. Tahun 60-an dulu, pergi bayar nazar kat kubur. Haram. Minta doa pada mati. Syirik. Zaman 2010, 2020, boleh pula. Nampak tadi punya timbangan manusia ni. Sentiasa bertukar-tukar ikut kepada keadaan. Ini realiti kita kena jaga sikit. Pasal memang yang pentingnya adalah memang kita tahu yang sebenar-benar menghukum kita punya pelafazan tadi, pengertian maksud dan juga pelaksanaan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kata pada orang yang bukan Islam lagi pun takut nak cakap. Kita cakap je lah, kau nak pergi Mekah kan, mengaku kan macam orang biasa buat declaration, tipu biasa je. Apa barang lagi dalam beg? Coklat, biskut. Padahal ada benda lain tak? Ada je. Pernah kisah? Tak pernah. Tak, ini buatlah cakap. Tak berani. Tak berani. Saya terlafaz saja. Kau terlafaz kan? Apa tu pergilah. Pergilah kan. Apa masalah dia? Yang dulu berapa tahun lepas. Ada dia kata nampak orang Cina mau masuk ke dalam Masjidil Haram tu kan. Sebelum masuk tu syahadah dulu. Dia dah syahadah sebagainya baru boleh masuk. Dia masuk dalam, dia kata tengok orang kafir dia bawa masuk. Taklah. Dan dalam lafaz Islam dulu baru dia benarkan masuk. Ahmad Didat sering bercakap. Dia kata bila geng-geng padri-padri ni marah, dia kata tak boleh pergi dekat Mekah sebagainya. Ahmad Didat kata semua tempat requirement visa masuk tu dia ada syarat. Macam kalau aku nak pergi ke tempat sekian kat Kongo sebagainya, aku tak boleh pergi kecuali aku kena deny apa benda yang dibuat oleh kerajaan yang opposite kepada tu, yang sebagai tak sah. Barulah aku boleh masuk negara tersebut. Mana kena declaration benda tu baru boleh masuk negara dia. Jadi korang nak masuk ke Mekah boleh je. Dia kunci dia. Dia punya tuntutan dia. Sebut la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kau tipu pun tak ada masalah, masuk lah. Kita cakap macam ni pun kita macam gila ke ustaz ni ajar orang kafir supaya masuk tempat. Dia takkan buat. Dia tak saya ulang balik. Ini benda yang sama macam berlaku pada Abu Lahab. Dan sebelum dia mati sebagai seorang kafir, Quran sebut dah dia akan mati kafir. Dia boleh je deny benda tersebut dengan cara masuk Islam. Tapi takkan dia masuk Islam. Kalau kita ikut kiraan kan, dia punya jarak di antara dia mati sebagai seorang kafir kan, dengan ketika mana ayat tu turun, lebih kurang 12 tahun kot. Lebih kurang 12 tahun.
Kalau kita katalah Nabi SAW mula berdakwah lepas 2 tahun. Kan kita tolak 11 tahun lah. Lepas tu pada 13 tahun lebih kurang. Sebelum turunnya, sebelum berlakunya kematian dia, selepas perang Badar, dia diberitahu oleh Quran akan masuk neraka sebelum daripada dia mati. Boleh je. Dia nak deny boleh je. Kalau dia syahadah, Quran jadi void kot. Dia boleh korbankan diri dia, buat pakatan, korbankan diri. Kalau syahadah je, nanti kita orang akan ngejek. Tengok apa jadi. Boleh je. Tapi kenapa tak buat? Sebab dia takkan jadi macam tu. Betul kan kita kata, lafaz syahadah masuk oleh Islam. Dia cakap, tak boleh lah, nanti kan tipu orang. Dia tak pernah bimbang, tipu manusia. Tapi masalah lafaz ni kepada Allah Ta'ala. Tapi ala kulihan maksud ikhlas tadi tu penafian kepada yang lain daripada Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Ia dilakukan dengan cara membersihkan amalan dari kotoran syirik. Itulah ikhlas. Bila kita tak ada tangkal, tak ada amalan ilmu pengasih, tak ada jampi-jampi serapah yang kita amalkan untuk mendapatkan sesuatu benda selain daripada Allah Ta'ala. Ada seru panggil jin untuk minta tolong ke dan sebagainya. Kan apa? Bulia Ibn Mulkan ke? Kan panggil. Kalau susah je, Bulia Ibn Mulkan. Ini syirik. Ini bertentangan dengan keikhlasan dalam la ilaha illallah. Dia malang ya. Benda ni jadi sebaran yang umum dan orang tak kisah. Kan? Tak apalah. Dia guru kot. Takkan dia tak tahu. Sejak bila dia jadi Nabi? Sejak bila orang-orang macam ni jadi Nabi? Ini masalah yang orang kita tak faham lagi. Okay. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat ke-11, Allah Ta'ala mengatakan, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk aku menyembah Allah tulus untuknya, tulus kepadanya dalam beragama, mana dalam beramal, ibadat, dalam penyerahan hati, semua tulus kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak pada yang lain. Itulah diperintahkan kepada kita, kepada Nabi diperintahkan, kepada kita lah juga bergerak sama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Allah tabaraka wa taala. Nabi kata, Allah Taala berkata Allah tabaraka wa taala, ni hadis kursi. Allah Taala kata, ana aghna syuraka'i an syirki. Aku adalah sekutu yang paling tak perlu penyekutuan. Aghna paling tak perlu. Asyuraka di kalangan yang disekutukan. An syirki daripada penyekutuan. Mana sering disekutukan Allah, tapi Allah Ta'ala kata, aku paling tak perlukan pada penyekutuan. Sering disekutukan, tapi paling tak perlu penyekutuan. Man amila amalan asyrakani fihi ghairi. Barang siapa melakukan satu amalan yang dia sekutukan aku dalamnya dengan selainku, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Aku tak nak. Amalan dia ambil, dia buat dia, aku tak terima. Aku biarkan dia. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, aku biarkan dia. Hadis Sahih Muslim, hadis 300. Okey. So faham? Jadi maksud ikhlas itu bukannya orang tu kata, oh saya sincere. Tak, dalam pelaksanaan maksud la ilallah tu anda kena ikhlas. Bukan maksud dia saya tak ikhlas lagi macam tadi yang perempuan tu kata macam takkan nak cakap nanti macam tipu. Bukan maksud tu. Itu bukan maksud tu sebenarnya. Maksud yang dikendaki adalah bila kita lafazkan syahadah la ilaha illallah tadi, kita bersihkan segala amalan kita daripada kesyirikan. Itu maksud ikhlas. Itu maksud ikhlas. Baik. Kelima, menerima kalimah syahadah dan kandungannya zahir dan batin. Menerima kalimah syahadah dan kandungannya zahir dan batin. Dia kata orang yang mengucapkan kalimah syahadah atau kalimah tauhid hendaklah menerima kalimah tersebut dan kandungannya dengan sepenuh hati. Terima, istislam. Dia tak boleh ada penentangan, tak boleh ada contradiction. Tadi keraguan satu benda kan, ini penentangan, ketidaksetujuan. Contohnya tak setuju, dalam hati dia tak setuju, ragu satu benda, tak setuju satu benda yang lain. Ini istislam ni berkaitan dengan tidak ada penentangan. Hal tersebut kerana orang yang menolak atau tidak menerimanya akan dihumbankan oleh Allah ke dalam neraka. Manakala orang yang menerimanya sepenuh hati akan dimasukkan ke dalam syurga. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat ayat 22-43.
Surah As-Saffat 22-43 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhsyurul ladzina zalamu. Himpunkanlah orang-orang yang zalim. Yang zalim paling besar adalah syirik. Wa azwajahum, dan pasangan-pasangan mereka. Pasangan mereka ni kalau kita buka tafsir dua maksud. Pasangan tu keluarga dia, spouse dia, atau pasangan yang orang yang serupa amal dengannya. Zauj tu bukan maksud pasangan kahwin je. Okay, lelaki perempuan. Tapi pasangan tu dengan maksud dengan yang serupa amalan. Sebab semua orang nanti di hari akhirat akan masuk syurga atau neraka dengan grup. Macam surah Zumar kan, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, akan diheret atau dibawakan orang bertakwa ke syurga dalam keadaan apa? Berkumpulan. Yang masuk neraka pun macam tu, dengan kumpulan dan setara dengan amal masing-masing. Tu yang bila kita dalam ayat apa, wa idzan nufus zuwijat, bila jiwa dipasang-pasangkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tafsirkan bukan penggabungan roh dengan jasad, tapi dia adalah penghimpunan manusia ikut grup-grup masing-masing. Yang beramal sekian, ahli jihad, ahli sedekah, dia semua ada grup masing-masing. Atau masuk syurga pun ikut grup masing-masing, masuk neraka pun ikut grup masing-masing. Jadi uhsyurul ladzina zalamu, himpunkanlah orang yang zalim, wa azwajahum, dan pasangan-pasangan mereka, wa ma kanu ya'budun, dan apa yang mereka dahulu sembah. Tak kira lah batu ke, kayu ke, manusia ke, min dunillah, selain daripada Allah Ta'ala. Mereka sembah Allah Ta'ala, maka heret semua sekali. Fahduhum ila siratil jahim, dan lalu pandulah mereka ke jalan neraka, ke laluan ke neraka. Waqifuhum, hentikanlah mereka. Tapi tengah bawa tu, hentikan kejap. Innahum mas'ulun, mereka sungguh mereka golongan yang akan ditanya. Maka soalan berbunyi, mula sekali soalan dia adalah, malakum la tanasarun, apa hal kalian tak saling tolong-menolong? Kan dulu kan kau minta tolongkan dia, ini kau punya wali, ini kau punya tempat sandaran kau, susah-susah kau jerit kat dia, engkau pula kenapa tak tolong dia? Ada engkau yang ajar dia kata, kalau susah panggil nama saya, kenapa tak tolong-menolong ni? Malakum la tanasarun, bal humul yawma mustaslimun, bahkan mereka pada berkenaan menyerah. Tak ada siapa yang berani nak menjawab. Okay. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun, lalu akan berhadapan, menghadap, menoleh sebagian mereka kepada sebagian lain dalam keadaan bertanya. Qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin, dia tengok, engkau yang dulu kami, korang yang datang pada kami daripada arah kanan kan, korang dulu korang datang pada kami ke, korang yang ajak kami. Qalu bal lam takunu mu'minin, yang tukang ajak kata, korang yang cakap lah korang yang tak beriman pun. Dia balas balik. Ni saling nak menyalah kan. Wa ma kana alaikum min sultanin ibal kuntum qauman taghin, kami tak ada kuasa ke atas kalian, kalian ikut kami kan, ikut kami ajar apa benda tu, kami tak ada ke atas kalian sebarang authority pun. Bahkan kalian adalah kaum yang melampau, sebab itulah kalian ikut kami. Yang tukang apa ajak balas pada yang diajak, supaya yang diajak tak ada hujah nak marah-marah diorang. Fahaqqa alaina qaulu rabbina, lalu layaklah kepada ke atas kita kata-kata Tuhan kita, ketentuan Tuhan kita, inna ladzaiqun, sungguh kita ni pasti akan merasai ini azab Allah Subhanahu wa taala. Fa aghwaynakum inna kunna ghawin, lalu kami sesatkan kalian, sungguhnya kalian, inna kunna ghawin, sungguh kita ni semua sekali adalah orang yang tersesat. Fa innahum yawma idzin fil adabi mushtarikun, maka mereka pada hari berkenaan yang mengajak dan yang diajak semua sekali dalam azab mereka berkongsi. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin, Allah kata sungguhnya kami demikianlah kami lakukan terhadap orang-orang yang membuat kesalahan. Innahum kanu, sungguh mereka dahulu, idza qila lahum la ilaha illallah, bila dikata kepada mereka la ilaha illallah, ini tempat dia, ini syahid bagi tajuk penyerahan dengan kalimah la ilaha illallah tadi. Mereka ni bila dikata pada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombong.
Wa yaquluna, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka berkata, adakah kami pasti meninggalkan benar-benar orang-orang meninggalkan Tuhan-Tuhan kami kerana seorang penyair yang gila. Dia kata yang tu. Bal jaa bil haqqi, bahkan dia yang kamu tuduh sebagai penyair yang gila ni telah datang dengan kebenaran. Wasaddaqal mursalin, dan dia telah membenarkan semua para rasul. Innakum ladzaikul adzabil alim, sekalian benar-benar akan merasai azab yang pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian takkan dibalas melainkan apa kalian dahulu kerjakan. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Ta'ala yang diikhlaskan, yang dibersihkan. Ulaika lahum rizqum ma'lum, mereka itulah orang-orang yang untuk mereka rezeki yang sedia diketahui. Fawakihu, buah-buahan, wahum mukramun, dan mereka dalam keadaan dimuliakan. Fi jannatin na'im, dalam syurga kenikmatan. Tapi yang kita nak tadi pada ayat yang ke-35, yang bila dikata pada mereka la ilaha illallah, mereka menyombong. Ini tajuk dia, benar kena menyerah, menerima. Kenapa tak nak terima la ilaha illallah? Yang bagi kita sebenarnya benda ni yang kita bimbangkan kepada orang-orang yang mengaku Muslim, tapi dia tak nak menerima la ilaha illallah. Padahal sudah beramal. Kita kata jangan minta pada wali mati, jangan minta pada jin, jangan minta pada sekian, jangan buat tangkal, jangan sekian. Dia nak buat juga. Sedangkan perbuatan mereka ni bertentangan dengan jelas kepada kalimah la ilaha illallah. Bertentangan total daripada la ilaha illallah. Lepas tu dia datangkan ke syubhat. Tapi kalau kita minta bukan Allah, tapi kita yakin Allah yang bagi, bukankah itu juga menunjukkan kita? Ini masalah dia. Masalah sangat ni, kerana ilmu kalam masuk dalam akidah, last sekali dibahaskan balik. Sedangkan apa Nabi ajar? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau nak minta, minta pada Allah. Wa yasta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong pada Allah. Itu ajaran Nabi. Ajaran Quran daripada sering berkali-kali kita dengar, kan? Kita disuruh lafazkan 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebut orang sebut. Tapi bila time aplikasi tadi, habis datang. Panggil wali lah, panggil ni lah, Tok Syekh ni, habis semua. Bila kita kata ini la ilaha illallah, dia sombong kita. Awak tak tahu, awak bukan ahli kami. Kami ahli kami je tahulah. Kalau awak bukan ahli, jangan ikut. Dia bila kita cakap dengan macam ni kan, macam dia kata, sebenarnya kalau fikir macam tu, geng-geng liberal pun dia ada ahlinya. Bila kita faham Quran cara ini, geng liberal faham macam ni, so dia geng liberal cakap juga, awak jangan campur, ini cara kami. Macam kita kata, awak jangan campur, ini cara tarikat, ini cara sufi. Awak jangan campur, ini cara sufi. Jadi apa beza awak dengan orang liberal tadi? Sama je lah. Awak tak nak ikut Muhammad SAW, tak nak ikut penjelasan para sahabat. Betul, daripada aplikasi perbuatan para sahabat, tak ada seorang pun ajar kita untuk perbuatan minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada? Tapi ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Syaitan akan mengelirukan kita daripada jalan kebenaran. Okey, baik. Keenam, menundukkan diri kepada kalimah syahadah zahir dan batin. Ketundukan. Penerimaan. Yang keenam, ketundukan. Orang yang mengucapkan kalimah syahadah hendaklah menundukkan diri kepadanya zahir dan batin. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman ayat 22, tak menyatakan, wa man yuslim wajhahu ila Allah, dan barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, berserah, menerima, tunduk kepada Allah, wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia buat kebajikan, kebaikan, berlaku ihsan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang paling kukuh. Ilallahi akibatul umur, kepada Allah lah pengakhiran segala perkara. Ayat di atas menjelaskan bahawa orang yang tunduk dan merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ibadah semata-mata kepadanya, kepada Allah Taala sahaja, dan terutama beribadah paling besar adalah doa. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah.
Dalam Quran seru dan Quran ada surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Tuhanmu, serulah aku. Mintalah kepada aku, panggillah aku. Aku mustajab kepada kamu. Nak panggil yang lain. Kenapa seru yang lain? Tak faham kan? Kita kenapa nak seru lain lagi? Allah buka pintu besar-besar. Serulah aku, panggillah aku. Tapi tidak. Keluar. Tapi tak boleh cakap syirik. Kalau minta pun dari lain pun. Tak semestinya salah. Ini kerosakan yang berlaku dalam masyarakat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas kadang-kadang yang cakap ni pun pakai serban kan. Ke jubah. Kalau keluar Vatican, Allah alam lah. Tak tahu. Jadi orang ramai macam rasa macam masih was-was lagi tentang benda salah. Kerana adanya para penyeru kepada pintu-pintu neraka, dipanggil du'at ala abwabil jahannam. Yang Nabi katakan, Nabi bimbang kat atas kita ni bukan benda lain. Yang paling bimbang adalah penyeru-penyeru pada pintu neraka. Bercakap dengan bahasa kita, dengan bahasa iman, bahasa taqwa, bahasa Quran. Tapi dalam masa sama dia mengajak kita kepada bertentangan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dirasakan memang ini ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu kenapa. Tahulah tu jubah serban. Saya bukan tak ada jubah, saya ada jubah. Serius. Saya ada jubah. Serban. Saya pun ada serban, boleh pakai serban. Daripada saya sekolah agama dulu dah pakai serban dah. Tahu pakai serban. Macam mana? Dia tak baca. Kadang-kadang ni lah masalah dia. Bila Allah Ta'ala jadikan ketaksuban itu terlihat atau terzahir pada seorang, dia tak kisah pun apa saja yang lain. Asalkan Tok Guru cakap je. Benda ni ketaksuban ni macam kita kata dia panggil cult kan. Bukan dalam ni je, dalam politik pun ada kan, macam Dr. Mazhar dia pergi datang KJ punya tu kan. Dia kata ada cult, kultus dalam politik. Pemimpin cakap apa salah pun. Betul Datuk Seri, betul. Betul, saya terima Datuk Seri. Sana je. Dalam silat pun ada. Dalam silat jangan. Saya ingat abang saya paling menyampah, dia kata. Budak-budak yang belajar silat ni. Abah dia bapak dia datang lintas, dia main dam kat kedai, bapak dia lintas naik basikal. Angkat kepala macam tu kat bapak dia. Bapak dia, gitu je. Kalau Tok Guru silat dia datang, katakan dia datang ke rumah, Tok Guru lintas depan rumah, terjun, pusing anak rimau, golek-golek, salam cium tangan. Oh jangan. Geng-geng gangster Melayu. 3 line ke 4 line ke 5 line geng apa generasi ke-5 lah apa benda. Salam saya tengok macam mamat yang dia salam tu macam tak adalah ni sangat pun. Rasa nak pukul-pukul pun boleh menang kita kot. Tapi macam saya tak faham kan. Kalau orang tu kan dia tolak saja tu golek orang macam tak tahulah. Bagi saya macam tak ada, tapi ketaksuban tu dibina. Ratusan orang dengar cakap dia seorang. Datang semua sekian, salam. Lepas tu tak benda dah datang nak masuk tempat tu buat tangan-tangan. Apa dia buat apa tu? Syuk. Gitu. Betul. Tak ada realiti dia bagi saya. Lah tahu. Saya bukan kecil-kecil dulu tak masuk grup, tak masuk geng kot. Kita orang adik-beradik kita orang tak kita masuk geng. Bergaduh-gaduh sendiri je. Dia tak reti, tak ada grup. Yang ada grup macam tu. Dia jadi bila ketaksuban tu timbul, Tok Guru cakap salah pun nak kata betul juga. Dia cuba cari macam mana nak kata betul. Dia tak boleh kata, ya biasalah dia manusia. Dia boleh salah boleh betul. Kita cuba cakap yang tu. Kan mudah. Bukan Nabi. Simple je. Bukan Nabi. Memanglah. Boleh salah boleh betul. Tapi masalah yang benda tak boleh aplikasikan. Kalau kita aplikasikan benda tu kepada siapa sahaja, ada alhamdulillah. Ya, saya kat Yaman kan waktu tu apa? Dengan Syekh Majid Zindani rahimahullah. Dia seorang yang actually buat kajian research dia satu dunia jumpa. Kajian tajuk Ijazul Ilmi tu ataupun dengan sains Al-Quran tu boleh katakan buah hasil dia. Hasil buah tangan dia. Kajian dia, effort yang dia buat. Tapi bila dia buat buku bahasa Arab, kemudian saya terjemahkan buku tu.
Yang tanyalah kenapa tak terbit kan. Saya terjemahkan buku tu. Saya jumpa fakta-fakta salah. Pasal dia suruh macam bab botani, engkau check tarikh ni. Ini check. Dia minta semua yang terlibat dengan bidang masing-masing bagi idea. Dapat hadis orang ni, buat tafsir orang ni. So dia kumpulkan dalam compilation satu buku yang dia karang. Dia susun balik. Tapi bila ada kesalahan kat situ dan saya jumpa dengan dia punya pembantu dia bagi tahu dia sudah datang jumpa. Dia boleh khaskan berapa jam saya duduk dengan dia berdua je. Saya kata musnad ni salah. Orang ni mati penemuan lepas dia. Dia mati sekian tahun, penemuan yang tulis tu tahun 20 tahun kemudian. Orang tu dah mati. Temui macam mana? Dia kena temu. Dia temu baru mati. Ini dah mati baru temu. Ya Qazah lah. Ni Mak Saleh. Kalau geng sufi boleh jadi ya Qazah dia gila ni. Ya, tapi kalau dia kata yang ni tak. Memang tak ada. Dia tak ada masalah. Dia tak ada kata jumpa saya, kau tahu tak aku punya kerja macam mana? Kau tahu tak aku duduk kat mana? Dia macam apa? Syed Fudah dia kata, kau tak tahu aku siapa. Dia kadang orang gila sewel kan. Cakap masuk hati dia je. Kau tahu aku siapa. Syekh tu tak cakap pun kau tahu aku siapa. Dia kata mesin datang, tunjuk kat aku. Dia dipanggil geng-geng yang mana buat kerja untuk dia kan. Ni salah tahun. Kau sini? Yang tukang apa kumpul bahagian tu, waktu sekali tu bahagian apa? Tentang botani lah. Ilmu tumbuhan. Dia piat telinga kawan tu. Kau sini. Dia terima. Jadi kami macam duduk dalam keadaan tadi kan nampak. Guru kami tak ada pun jenis macam takkan silap. Takkan salah. Dia manusia. Boleh silap, boleh salah. Dan benda tu adalah tabi'i. Tapi bila manusia tak boleh terima benda ni, dan macam lah cakap, takkan tak baca ayat ni. Dia kan pasal tak baca bang. Dia tak boleh nak aplikasikan. Kalau baca pun dia akan cuba terbalikkan ikut cara dia. Dia akan cuba juga kata macam, yelah ayat tu turun tapi. Berapa kali ni berlaku geng-geng apa ikut ilmu kalam sama, geng batiniah sama, geng sufi sama. Dia tak boleh nak pegang. Seperti mana datangnya ajaran tadi daripada Nabi SAW, amal serupa macam Nabi perintahkan, tak boleh. Kalau boleh, Alhamdulillah. Sebab tu kadang-kadang saya lebih tekankan bila ada orang kata macam dia duduk kat tempat tertentu dalam masyarakat. Lepas tu, dia kata orang ramai ni macam tak faham nak buat macam mana. Saya kata, cuba ajak mereka faham dulu, ittiba' Nabi tu wajib. Itu first step. Ikut Nabi itu wajib. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Pegang 3 dulu. Kalau dia boleh terima bab ni, baru boleh masuk yang lain. Tapi kalau first thing, Nabi itu boleh diletak sebelah Nabi Habib, sebelah Nabi Wali sekian, sebelah Nabi, cakap dengan macam ni tak boleh menang. Dia tak faham nilai Nabi. Qasidah dia buat lah. Duduk je qasidah. Ya Syekhana ya. Kan? Memanglah macam mana? Dia duduk je qasidah, tak kerja lain. Dia kadang bila manusia berkata ni orang ulama hadis. Saya tak faham. Dia tak tahukah adalah hadis Nabi kan? Dah ada Sahih Bukhari. Okey, dalam hadis Sahih Bukhari, dalam hadis nombor 4001. 4001. Okey, ni hadis Sahih Bukhari 4001. Mudah hafal kan? 4001. Ingat hadis ni. Dia kata daripada Rubai binti Muawwidh. Dia kata dia kata dakhala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata bani dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata bunya alayya. Dia kata telah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui aku ketika pada pagi aku punya majlis perkahwinan. Pengantin nak datang. Lalu Nabi datang juga apa ikut rombongan tersebut. Fajalasa ala firashi kama jlika minni. Seperti dia bagi duduk dekat sini macam mana kau duduk dengan aku, dia kata. Wal juwariyat, dan ketika tu budak-budak perempuan yadribuna biduf, sedang bergendang dengan gendang, bertepuk gendang. Ini kita kata dalam hari perkahwinan boleh untuk budak-budak kecil, bukan mak orang.
Orang macam penyanyi yang ada sekarang dalam masyarakat ni, ni semua ni tak masuk. Dia budak-budak kecil. Bergendang. Okey. Kemudian yandabna man qutila min abaihinna yaum badrin. Yang mereka ni duk sebut menyebut atau mengingat balik tentang siapa yang mati dibunuh di kalangan bapa-bapa mereka pada hari perang Badar. Syair mereka tu syair yang berkaitan kenang balik pahlawan-pahlawan masyarakat. Bukannya aku cinta kau cinta aku. Aku tahu kau merinduiku kan. Dia nyanyi lagu tu. Okey. Kemudian perempuan tu kecil kata tu hatta qalat jariyatun. Sampai seorang budak perempuan tu berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Dan di tengah kami ada nabi yang tahu apa esok hari. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taquli hakada. On the spot Nabi stop dia. On the spot Nabi stop dia. Nabi kata la taquli hakada. Budak-budak kan dia seronok, apalah salah dia. Sasul sikit mulut kan cakap. Sasul sikit macam mana nak tahu. Nabi tegur on the spot. Nabi kata la taquli hakada. Nak cakap macam ni Nabi kata. Wa quli ma kunti taqulin. Tapi cakap benda yang kau cakap tadi, macam tentang bapak korang ke siapa mati sebagainya, silakan. Yang ini yang cakap. Word dia simple je. Wa fina nabiyyun ya'lam ma fi ghadin. Tengah-tengah kami ada nabi yang tahu apa jadi esok pagi. Itu je word. Nabi kata jangan cakap on the spot. Sebab kita kata amar ma'ruf nahi mungkar ni kena on the spot. Bukan 15 tahun kemudian. Saya tak setuju dia cakap 15 tahun kemudian. Tak boleh lah. Kena buat itu juga. Itu cara betul. Kalau orang yang belajar, ikut sunnah. Kalau tak belajar ikut sunnah, dan akan keluarlah. Saya tak setuju benda tu. Tapi dia cakap, mana saya tahu. Takkan saya nak hentikan. Ya, anda kena hentikan dia ketika dia cakap. Ketika dia cakap tu kena hentikan. Bukan tunggu besok minggu depan. Bukan 4 tahun kemudian baru cakap. Itu bukan cara dia. Teguran tu kena berlaku waktu itu juga. Sebab benda ni kufur. Kalimah ni ada kalimah yang mengandungi kekufuran. Walaupun kalau kita interpretasikan balik, cakap budak perempuan tu betul ke tak betul? Boleh je kata, tengah kami ada Nabi tahu apa esok hari dengan pemberitahuan Tuhan. Boleh cakap yang tu. Boleh faham macam tu kan? Dari segi niat. Tapi word itu dah salah. Nabi tak bagi dia teruskan. Sahih Bukhari 4001. 4001 baca. Jadi realiti dia bukan macam dia tanya kan, takkan tak baca Al-Quran ni. Dia bukan tak baca, tapi ketaksuban tadi telah pun berlaku. Lalu dia takkan kisah. Dia kias boleh gendang yang di stop dia. Mana? Dia kias boleh gendang boleh stop dia itu. Dia ini ketika hari kahwin, dakwah kahwin tiap hari ke? Kalau tengah hari kahwin dia lah, dan yang bergendang bukan jantan. Zaman Nabi jantan tak bergendang. Orang lelaki pada zaman Nabi SAW, dengan lelaki hiburan dia adalah wrestling, bergusti, berlumba. Motor laju-laju tu ada kaitan lah. Bergusti kan? Berlumba, memanah. Diorang buat benda-benda yang hobi dia membawa kepada kekuatan untuk jihad. Bukannya gitu. Apa? Siapa? Adat apa? Kita ada Nabi kan. Kalau ikut adat pun dibatalkan semua sekali depan Nabi. Mana boleh macam tu? Zaman Nabi budak-budak je. Kalau nak kata orang tu lelaki pula jadi adat kita bergendang. Kenapa? Oh jantan kot. Buatlah benda jantan. Ni buat benda boleh perempuan. Lepas tu harap jadi jantan. Macam mana tu? Zaman Nabi mana lelaki ni nyanyi macam tu? Mana ada macam tu zaman Nabi? Oh tak bergendang lelaki tak bergendang zaman Nabi. Daripada itu tu kita kata Nabi lah contoh terbaik kita, para sahabat contoh terbaik kita, barulah betul. Ini kalau betul nak orang Melayu kita, betul juga orang Melayu bukan bergendang, lelaki bersilat. Bukan duk diam. Kompang hari kahwin je, bukan tiap hari. Bukan jumpa tok penghulu je kompang-kompang. Mana ada macam tu? Miang panggil, miang. Tu panggil miang.
Benda tu macam bab lagu, muzik ni. Zaman Nabi dahulu ada waktunya sahaja. Orang tentu raya. Awak raya tiap hari ke? Saya ingat dekat Yaman, kita ada buat bincang tajuk ni. Buku apa? Allah Nasir Al-Ghina. Al-Ghina wa Al-Tarb ke benda tadi dekat kita bincang tajuk ni. Dekat Rumah Persatuan. Kita ambil satu buku satu bulan. Kita diskusi buku. Tapi ketika apa? Bentang tajuk muzik ni, saya moderator, saya bawa kitab. Kitab saya bawa banyak. Masalah juga kan. Lepas sekali kami dulu ada persatuan, kita ada gendang silat. Lepas tu ada gong dan sebagainya kan, diorang buat kikir barat sebagainya kan. Lepas perbincangan tersebut kan, semua apa peralatan tu disimpan tak pakai. Lepas tu beberapa tahun kemudian dia jumpa saya, Ustaz Sali, dulu kita bincang tajuk alat muzik ni kan. Lepas tu sekarang ni macam alat-alat yang gendang-gendang tu Muslimat minta. Dia kata yang lelaki tak pakai, bagi kami pakai. Saya kata macam ni, kita bincang untuk pengetahuan. Kalau korang rasa nak tinggalkan, tinggalkan. Kalau rasa nak buat, kita tak ada pun enforcement kata jangan buat dan sebagainya. Belajar, kita belajar. Benda tu akan membawa kita kepada jalan amalan yang betul. Tak perlu kita enforcekan benda ni. Saya ingat apa 2 hari lepas, kan, minggu lepas, hari Sabtu, kita ada buat dekat Al-Khadim apa tajuk How to Retain Your Modesty. Macam mana nak mengekalkan sifat malu. Jadi bila bincang tu, kita ada audience yang daripada bukan Islam, yang baru masuk Islam, daripada Australia. Dia kata macam benda ni kan, malu ni cultural, dia kata. Ikut pada culture, pada budaya. Dia bukan tajuk agama patutnya dia cakap. Saya kata kenapa? Saya kata pasal kita dapat malu ni 3 laluan. Satu, Allah Ta'ala campak dalam hati kita. Macam mana kita tahu? Sebab kisah Adam. Sebaik saja dia makan pohon terlarang, baju dia hilang, dia kelang kabut, kumpul daun syurga, tutup kemaluan dia. Ini maksud dia tak ada mak bapak ajar kau okay. Bapak tak ajar tak boleh lah, okay. Jadi maksud dia natural, Allah Ta'ala campak dalam hati dia. Ini sifat malu datang pertama. Kedua, pendidikan di keluarga, macam kita dibesarkan. Ketiga, masyarakat. Dan dia kata 3 ni sebenarnya punca kita dapat rasa malu. Jadi dia macam, bagi dia kata macam dia kata rasa benda ni culture, dia nak cakap agama. Lepas tu saya buka tunjuk Al-Quran, surah Ahzab ayat 58, 59, yang Allah kata, ya ayuhan nabi, hey nabi, qul li azwajika, cakap pada isteri engkau, wa banatika, anak perempuan engkau, wa nisa'il mu'min, dan wanita-wanita orang beriman, yudnina alaihi min jalabibihin, dalam mereka labuh ke atas diri mereka daripada kain penutup badan mereka. Itu sekurang-kurang mereka dikenal, mereka tak akan diganggu. Ini Tuhan bagi tahu pada Muhammad kot, saya kata. Bukan pada kita, pada Nabi Muhammad. Jadi ikut culture zaman tu, benda tersebut adalah benda yang memang normal untuk orang perempuan free hair dan sebagainya. Lepas tu bila saya jawab yang tu kan, dia dah pergi ke sudut. Dia kata, are you saying that? Dia kata, kau cakap bahawa kita nak jadi macam Taliban, perempuan semua tak boleh pakai, tak tunggu kepala sebagainya. Jadi saya katakan dia, sebenarnya kami di Malaysia ni pun, sebenarnya kita tak pakai tudung tahun 80-an awal. Majoriti tak pakai tudung lah. Kakak-kakak saya 8 orang, mana pakai tudung tahun 80-an? 80-an mula tak pakai tudung. Tapi by learning, bila kita belajar, ini perintah Tuhan, kita belajar ini perintah Tuhan, kita tinggal lah. Saya kata, bukan mana ada enforcement. Kita tak pernah enforce pun. Bapak saya tak pernah suruh kakak-kakak saya kamu tudung. Tak ada. Sekolah kan pakai baju macam tu, mana ada tudung zaman tu. Tapi gradually, tu kita kata gradually kita belajar, gradually sikit demi sikit kita belajar, dia bertukar. Saya kata kita ni sekarang ni, all our sisters yang ada ni, saya kata bukan pakai sebab kena paksa. Betul, dia diam. Dia dianggur. Baru setahun masuk Islam, Australia. Saya kata ikut culture. Saya kata tahun awal 90-an atau awal 1900 atau akhir 1800, seorang perempuan daripada Australia. Dia Australia kan. Saya kata dekat perempuan daripada Australia nak tengok budaya manusia bertukar. Masalah malu ni berbeza. Zaman tu seorang perempuan nama Annette Kellerman. Annette Kellerman, K-E-L-L-E-R-M-A-N.
Dia perenang Australia, dia pakai baju sekeping tau, tutup sampai sini. Baju dia satu suit sampai sini, lepas tu sampai pangkal lutut. Mana baju renang tutup badan. Dia pergi Amerika Syarikat, Boston, dia berenang macam tu, kena saman dengan polis. tahun dia kena tu, dia kena saman sebab baju tu. Bukan di Saudi Arabia, bukan di Syria, bukan di Lebanon, dia disaman di Amerika Syarikat dengan alasan memakai pakaian mencolok mata. Tak tahu dia gambar dia jap. Kalau dia tunjuk gambar dia, orang pun terkejut dengan saman. Macam mana? Nama dia Annette Kellerman. Tapi memang dia pelik lah. Macam mana boleh kena saman? Dia kena saman tu sebab pakai baju macam tu. Saya kata itu zaman tu. Bila bayangkan zaman sekarang, kalau kita buka Amerika Syarikat punya cara kan zaman sekarang, perempuan ni beradab gila kot. Pakai baju macam tu. Sangat-sangat sopan. Kalau ikut zaman sekarang lah. Saya kata, jadi benda ni kalau kita perhatikan balik, kalau kita bagi manusia, saya kata nilai untuk perubahan akhlak, nilai akan bertukar. Satu masa benda tu haram akan jadi halal, satu benda yang haram akan jadi halal, benda yang halal dia akan jadi haram kalau ikut manusia punya kiraan. Tapi oleh kerana mana gambar dia, ni dia kena saman kejap. Ini baju dia. Ya. Kat laptop. Ni agak-agak je. Sibuk nak sangat. Saya ni. Dia kena saman pasal baju ni je. Macam tight lah, macam baju tight lah. Dia berlari kat Boston. Annette Kellerman. One piece bathing suit. Dia kena saman sebab pakai baju macam ni. Tahun dia kena saman. Dia lahir 1886. Dia mati 1975. Dia kena saman kejap. Jap. Dia kena saman. Saya tak ingat dengan saman tu bila. Sekejap. Apa? Dia kena saman. Betul lah. 1907 di Amerika Syarikat. Sebab pakai baju macam tadi, one piece dia pakai. Jadi saya kata, nampak nak nilai manusia. Kalau kita serah manusia ni kepada nilai-nilai untuk, contoh ni akhlak, nilai moral, boleh bertukar. Bayangkan bab tauhid, bagi manusia nilai, habislah. Cukup masa bertukar lah. Ini realiti, tak boleh kita nafikan. Dia cuma saya kata dengan dia, perubahan manusia berlaku dengan belajar. Bila dia belajar, patut dia tinggalkan. Ya dah? Okey, baik. Okey, baik, sama habiskan sikit. Ayat di atas menjelaskan orang yang tunduk dan merendah diri kepada Allah SWT dengan melakukan ibadah semata-mata kepadanya, itulah sebenarnya orang yang melakukan kebaikan dalam amalannya kerana dia mentaati Allah SWT terhadap segala yang diperintahkan dan disuruhnya. Itulah punca sebenar. Dia katakan penyerahan. Okey. Yang terpanjang pula. Yang ketujuh panjang sikit. So kita stop situ, insya-Allah. Yang ketujuh nanti insya-Allah kita akan ambil mengasihi kalimah syahadah dan kandungannya. Cinta. Kena ada cinta kepada kalimah berkenaan. Baik. Wallahu a'lam.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.